puasa perempuan, ya Allah, orang perempuan puasa 6 boleh habis awal. Kita sayuk-sayuk bulan Syawal baru habis. Orang perempuan raya kedua start dah puasa. Dia pun senang ni, tapi yang paling susah apa? Ni, yang paling susah ni yang nombor 7. Taat pada suami. Suami kata, "Pa, masak." Boleh masak. Suami kata, "Pa, jangan pergi." Jangan pergi. Suami kata, "Pa, sign." Apa? Oh, yang tu yang masalah. Yang lain tu baik abang, baik abang. Hak last sekali tu yang susah. Baik, habis dah bab perempuan. Habis lah orang perempuan penyeksaan tu habis lah. Kita masuk bab yang baru, bab laki-laki pula. Okey, pada pagi ni kita akan baca pula. Ini suatu tambih, ini satu berita, ini satu khabar, ini satu kisah, ini satu hukum, ini satu pengajaran. Tambih pada menyatakan kebinasaan atas laki-laki pula yang mempunyai isterinya dengan sebab berkahwin. Pelajaran kita pada pagi ini ialah, dulu kita belajar kebinasaan pada isteri. Sekarang kita masuk pula kebinasaan kepada suami dengan sebab suami itu berkahwin. Baik, yang pertama, iaitu ada beberapa perkara. Yang pertama, tiada mudah memberi belanja isterinya daripada harta yang halal, padahal wajib atasnya itu memberi nafkah. Kegagalan seorang suami yang pertama terhadap isteri dan keluarganya ialah gagal mencari, gagal memberi nafkah yang halal kepada anak isteri dia. Peringkat awal mungkin dia boleh buat, masa tu belanja belum banyak. Awal-awal RM1 itu kongsi seorang, lepas kahwin kongsi berdua, lepas dapat anak RM1 kongsi 3. Dia semakin mengecil perkongsian itu, sedangkan perbelanjaan semakin banyak. Maka ramai suami yang gagal dalam bab itu. Contoh paling mudah tuan-tuan, walaupun dia tak gagal cari nafkah, tetapi dia gagal memberi nafkah. Cari nafkah lain, memberi nafkah lain. Cari nafkah, pergi kerja. Memberi nafkah, kadang-kadang kerjanya dah ada, pendapatannya dah ada, pergi ambil benda lain pula, pergi bagi isteri dia makan. Contoh, pisang hari Jumaat. Orang letak pisang di bawah supaya jemaah-jemaah yang datang semayang makan. Dia datang, dia tengok pisang 2-3 kotak, dia cari hak paling lawa, dia ambil satu sikat, dia ikat, dia simpan untuk isteri dan anak-anak. Apa hukum tu? Orang suruh jamu di masjid, yang kamu jamu di rumah pasal apa? Buatnya terlupa, minggu depan disorok lagi, sorok-sorok tak boleh masuk, dia pun silap lah minggu lepas punya. Bukankah kamu menghalang pahala orang? Tak sampai pahala dia. Kalau kamu nak buat balik juga boleh. Jumpa tuan yang hantar, "Encik, isteri saya ni lapar pisang encik, boleh tak saya buat balik 2-3 sikat?" Boleh. Ni tidak, disorok awal-awal. Sobalah kita buat kenduri kendara ni. Yang buat kenduri kendara ni, yang beg plastik dah ada dalam poket. Buat buffet pula, orang pakat duk beratok pergi ambil. Orang suruh makan di situ, dia ada. Dia buat keluar tu, dia boh. Macam bungkus nasi kat kedai. Akhirnya orang belakang tak cukup. Habis. Pasal apa habis? Kawan ni 2 paket, kawan ni 2 plastik. Untuk siapa tu? Isteri dan anak-anak di rumah. Setengah hanya untuk suami di rumah. Apa hukum tu? Orang jemput makan di sini, kalau dah ada balance, dah ada baki, buat balik. Ini orang duk beratur lagi, sanggup ambil lauk depan orang ramai. Nampak sangat buluk kita ni tuan-tuan. Jadi kita harap tuan-tuan di sini tak ada jenis tu. Ambil makan, ada balance buat balik, tak ada balance alhamdulillah. Jangan orang duk beratur, duk berambil lagi. CD yang kita keluar ni seluruh Malaysia dengar ni tuan-tuan. Saya cakap macam ni sebab ada orang yang buat kenduri kahwin, dia pergi ambil lauk cedok tanpa bagi tahu dekat tuan rumah, buat balik untuk isteri dan anak-anak. Anak-anak dia makan hasil apa tu? Bila lauk tak cukup, tuan punya kenduri kata apa? Pasal apa tak cukup? Saya dah bajet okey dah.
Tak cukup macam mana Haji, macam mana nak cukup, bawa balik, depa tu bawa balik, depa ni bawa balik, aku tak halal depa bawa balik. Sudah tuan-tuan. Yang ni yang kita tak mau. Cari nafkah lain, memberi nafkah lain. Baik, yang kedua, maka adalah berkahwin itu sebab yang meluaskan di dalam menuntut makanan yang haram. Istimewa pula pada zaman kita pada hari ini. Mungkin kita cari rezeki yang halal, tapi pemberian rezeki kita itu haram. Ayam tak disembelih, ayam cocok, ayam bagi makan babi, ikan makan babi. Makanan yang kita tak tahu kesahihan halal dan haram. Kegagalan suami dalam bab ini. Ubat gigi yang dipakai halal ataupun tidak, yang tu tak dikaji. Biskut yang dibeli halal ataupun tidak, susu yang dibagi halal ataupun tidak. Yang ini tanggungjawab suami. Kena pastikan yang halal-halal saja yang boleh masuk dalam rumah kita. Kita nak mantau, kita nak jaga macam mana benda itu. Macam mana kita nak jaga ayam? Takkan kita nak tanya. Sebab tu kita beli ayam. Apa ni bang? Ekor tak pasang? Oh, patutlah hangat. Ni. Yang ni ada ni. Abang, tu ekor. Itulah hangat saja dah nak berhenti 11.30. Tapi dia bagi ekor tersambung ke 12. Okey, bagus. Baik. Jadi tanggungjawab suami yang pertama, kena pastikan bahawa halal yang masuk dalam rumah kita, haram jangan dimasukkan sama sekali. Apa benda pula? Apa tu? Oh, ada asap. Okey ya, tak ada ya? Tak apa, saya jauh sikit, yang dekat dia pun. Apa-apa hal dia pun anak-anak ada 3 orang. Apa-apa hal syahid, jangan takut ya. Baik, kemudian istimewa pada zaman kita sekarang ini, maka ada di dalamnya itu membinasakan diri. Istimewa sekarang ni punya makanan. Dalam makanan tu kata dia ada benda yang membinasakan diri suami dan membinasakan keluarga dia. Betul? Zaman sekarang ni tuan-tuan, nak makan apa sekarang ni? Tuan-tuan nak makan apa? Nak makan tom yum. Tom yum perasa dia apa? Nak makan sate, sate ada arang pula. Nak makan sayur, sayur ada racun. Tuan-tuan nak makan apa? Makan daging. Daging tak tahu curi ke tidak. Sekarang kejadian mencuri lembu semakin menjadi-jadi. Dalam kereta Iswara ya. Buh daging lembu seekor tuan-tuan. Seekor lembu dalam Iswara. Yang terbaru ni yang dah mati dah, dikerak 3 lembu. Besarnya dan tahannya Iswara ni tuan-tuan. Hebat kereta Iswara, lembu boleh masuk. Dia tuan-tuan yang pakai Iswara ni patut berbangga tuan-tuan. Bekas setakat orang naik, lembu seekor dia tojoh masuk juga. Duk cokoh di belakang tu tak mati lembu. Yang baru ni lembu mati, seekor dia kerak 3, dia letak dalam tu, dia pergi jual di pasar. Yang hak 2-3 bulan dulu, lembu yang masih hidup dia tarik masuk dalam seat belakang. Cuma lembu tu tak pakai tali pinggang belakang. Kita nak makan pun takut lembu ni halal ke? Lembu ni haram ke? Bila makan jadi apa? Jadi macam cerita lah tuan-tuan, macam-macam lah sekarang. Anak degil, isteri degil, suami degil, anak beranak degil. Soal dia ialah makan dan minum kita. Ni adik-adik yang hafal Quran ni, cuba cek tengok siapa yang lembab sangat nak hafal. Apa yang susah nak masuk? Kadang-kadang ustaz tu masak di asrama tu elok lah, tukang masak-masak tu halal lah. Duit yang mak bapak bagi tu, duit yuran 150, 200 duit daripada mana? Duit daripada mana? Yang sampai pada anak-anak di asrama. Tuan-tuan nak hantar anak sekarang ni takut. Nak hantar anak-anak perempuan masuk sekolah asrama perempuan, takut jadi lesbian. Hantar anak-anak laki-laki pergi masuk asrama laki-laki, takut jadi gay, homoseks, ada bangkat. Dia tengok yang comel-comel ni, dia angkat aku lah. Sudah tuan-tuan.
Nak hantar di mana sekarang ni? Nak letakkan di rumah kita, tali besen tak berhenti.